Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu NASA di channel NASA 2K Studio. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih lagi dapat bersama-sama meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Pada kali ini kita akan menggunakan buku teks pada muka surat 9 dan buku aktiviti pada muka surat 10 dan 11. Anak-anak sudah bersedia untuk meneruskan pembelajaran hari ini? Kalau sudah bersedia, jom kita mulakan. Pada akhir pembelajaran kali ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat mengedit kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan. Ini bermaksud anak-anak perlu peka mencari di manakah kesalahan-kesalahan perkara-perkara yang cikgu sebutkan tadi diletakkan di dalam petikan. Okey. Apapun, kita lihat dahulu apa yang terdapat di dalam buku teks muka surat 9. Jom. Pada muka surat 9, aktiviti menulis. Tajuk utamanya gambus dan kompak. Kita baca dahulu bersama-sama. Hanif dan Nabila sedang membaca maklumat tentang dua jenis alat muzik tradisional, iaitu gambus dan kompak. Gambus ialah sejenis alat muzik tradisional bertali di Malaysia. Gambus berbentuk seperti buah pear yang dibelah dua. Gambus tergolong dalam alat muzik jenis petik yang dikatakan berasal dari Timur Tengah. Di manakah letaknya Timur Tengah? Ya, Timur Tengah adalah di negara-negara Arab. Ya, okay. Gambus terdapat dalam pelbagai jenis, iaitu gambus 3 tali sehinggalah gambus yang mempunyai 12 tali. Gambus dimainkan untuk mengiringi persembahan gazal, zapin, inang dan joget. Di Malaysia ini ada seorang wanita yang pandai bermain gambus yang dikenali sebagai Fauziah Suhaili ataupun Fauziah Gambus. Apa kata kalau kita lihat petikan gambus dari Fauziah Suhaili? Di bidang pembangunan kami tetap bersama. Menarik tak? Merdu tak? Petikan gambus daripada Fauziah Gambus atau Fauziah Suhaili tadi? Ya, sudah tentu menarik. Baik, kita teruskan pembacaan kita dengan mencari dan mengeditkan kesalahan ejaan, tanda baca dan juga imbuhan yang mungkin terdapat dalam petikan itu. Okey. Bersedia? Kompang ialah alat muzik tradisional. Ada yang salah dalam frasa ini, dalam ayat ini? Tidak ada. Kita teruskan lagi. Alat muzik ini popular dalam kalangan masyarakat Melayu. Ada? Ada. Popular. Apakah salah popular itu? Ya, ejaan. Ejaan yang betul adalah P-O-P-U-L-A-R. Popular. Yang lain-lain? Tak ada. Okey, kita teruskan. Kompang tergulung dalam kumpulan alat muzik gendang. Ada? Tergulung. Salah. Dia tergolong. G-O-L-O-N-G. Tergolong. Kalau gulung G-U-L-U-N-G adalah untuk gulungan tikar, gulungan kertas, itu gulung. Yang ini adalah golong. Okey, kita sambung lagi. Kulit kompang biasanya diperbuat daripada kulit kambing. Cikgu baca pun dah pelik bunyinya. Yang pertamanya yang salah adalah kulit. Ejaan yang sebenar adalah K-U-L-I-T, kulit. Dan satu lagi adalah kambing. K-A-M-B-E-N-G, bunyinya kambing.
Yang sebetulnya KAMBING, kambing. Kita teruskan lagi. Kompang biasanya berukuran 16 inci ukur lilit. Ukur lilit maknanya ukur keliling ya. Kompang ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Bahagian hadapan ditutup dengan kulit. Kompang dimainkan dengan memegangnya menggunakan sebelah tangan. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Ada tak kesalahan di situ? Lihat dengan teliti. Ada kesalahan tanda baca. Sebelah tangan noktah. Kita tidak boleh menggunakan noktah di situ. Kita menggunakan tanda koma. Berhenti seketika. Dan selepas koma, mestilah ayat itu dimulakan dengan huruf kecil. Kecuali nama khas. Jadi K kita tukar menjadi huruf kecil. Kemudian dipalu dengan sebelah tangan yang lain. Bila habis ayat penyata, mesti diakhiri dengan noktah ataupun titik. Tapi di sini diletakkan tanda seru. Salah tu betul kan? Okey, baik. Kita sambung lagi. Cara mengmalu kompang adalah dengan mentepuk kulit kompang dengan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Itu juga baca mengikut apa yang ditulis. Jadi kalau bunyi dah tak menarik, sudah tentulah ada kesalahan ejaan di situ. Kita teliti satu persatu. Yang pertamanya, mengmalu. Kita tidak boleh menggunakan imbuhan meng. Kita menggunakan imbuhan me. Memalu. Kompang. Okey, kemudian mentepuk, bukan mengtepuk. Kita gunakan imbuhan men. Menepuk. 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 Okey. Kulit kompang. Okey, seterusnya. Satu lagi, menikut. Bukan imbuhan me, tetapi kita gunakan imbuhan meng. Mengikut. Ada lagi? Okey, selesai. Kita teruskan pembacaan kita. Kompang biasanya dimainkan dalam pelbagai acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi dan upacara-upacara tradisi lain. Okey, ada kesalahan di situ? Dimainkan acara seperti perarakan kenduri, majlis rasmi. Okey, tidak ada. Ataupun cikgu terlepas pandang. Cuba kamu perhatikan baik-baik. Kalau cikgu ada yang terlepas pandang, kamu betulkanlah. Dan akhir sekali, kita harus mempelajari alat muzik ini agar tradisinya menjaga. Ada yang salah? Ada salah. Akhir sekali, menjaga. Kita tukar terjaga. Okey? Selesai? Selesai. Kita sudah membetulkan apakah kesalahan-kesalahan seperti ejaan, tanda baca dan juga imbuhan yang terdapat dalam petikan alat muzik tradisional tadi. Sekarang kita beralih ke buku aktiviti muka surat 10. Pada muka surat 10, aktiviti 3, kenal pasti kesalahan ejaan, imbuhan dan tanda baca, kemudian betulkan. Sama macam tadi, macam kita buat semasa pada buku teks tadi. Kita bacakan dulu. Tokoh kraf negara. Adik guru kraf logam dan tokoh kraf negara. Adik guru adalah seorang yang pakar, yang hebat dalam bidang-bidang tertentu. Nama Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob. Bidang seni kraf, bidang seni kraf logam. Lantikan pertama adik guru tahun 2008 dan tahun lantikan tokoh kraf negara tahun 2011. Okey, itu tak ada kesalahan apa-apa. Ini baru ada kesalahan. Cikgu cuma nak bincang sebentar lalu, nanti jawapannya kamu tulis sendiri. Cikgu tak nak bagi jawapannya ni. Ya, tapi dengar penerangan cikgu dengan teliti.
latar belakang penglibatan. Allahyarham Tuan Haji Manan ataupun Abdul Manan bin Haji Yaakob, seorang tukang perak. Ada kesalahan? Ya, tidak ada. Beliau mula terdedah kepada kerja-kerja pertukangan perak seawal 7 tahun. Ada? Ya, ada 7. Yang betulnya, cari sendiri. Sejak kecil, beliau sering memerhatikan hasil kerja pertukangan bapanya, Allahyarham Haji Yaakob bin Muhammad. Okey, ulang balik. Kecil, salah tu. Hasil juga salah. Senang saja ni perkataan ni. Cuba cari bagi yang betul ya. Betulkan ya. Kita tambung lagi. Pada usia 14 tahun, Allahyarham mula gigih mendalami kemahiran pertukangan perak daripada bapanya. Okey, yang pertama kesalahannya adalah selepas koma ditulis dengan huruf besar, Allahyarham, bukan nama khas. Jadi kena tulis apa? Fikir sendiri. Kemudian yang keduanya, gigih. Bukan ejaannya, itu salah ejaan. Kemudian kesalahan ejaan seterusnya adalah kemahiran. Sepatutnya kata dasarnya mahir. M-A-H-I-R. Betul kan? Seterusnya, Allahyarham Tuan Haji Manan sering menggunakan reka corak yang berunsurkan flora. Apa salahnya? Memulakan ayat mesti menggunakan huruf besar. Okay. Yang lain-lain saya rasa tidak ada. Terusnya, beliau mengubah corak mengikut kehendak pelanggan. Ada kesalahan di situ? Ya, ada kesalahan, iaitu apabila akhir ayat penyata perlu menggunakan tanda noktah, tetapi di situ diletakkan tanda koma. Okey. Reka corak dengan motif-motif seperti pucuk rebung, daun asam jawa dan tapak lembing menjadi pilihan. Ada kesalahan? Ya, ada kesalahan tanda baca, iaitu selepas perkataan pucuk rebung ada lagi pilihan lain, kita boleh letakkan tanda koma menggantikan tanda noktah. Okey. Dan cukup itu sahaja. Cikgu baca lagi. Karya yang dihasilkan beliau sering dijadikan hiasan dan cenderamata oleh pelbagai pihak. Juga kesalahan tanda baca, iaitu yang pertama, selepas titik perlu kita tulis dengan huruf besar. Dan pengakhiran ayat penyata mesti disudahi dengan noktah, bukan tanda seru. Peringatan terakhir. Dengan kesedaran, minat dan semangat yang tinggi, beliau terus berusaha untuk memartabatkan seni pertukangan kraft perak. Ada kesalahan? Pada pandangan cikgu tidak ada yang salah di sini. Kalau ada, kamu betulkan sendiri ya. Beliau mahu kesenian ini terus menpelihara. Baca pun dah tak menarik dah tu. Menpelihara. Kita tukarkan imbuhan men kepada imbuhan terpelihara. Oleh itu, di terpanjang hayatnya, beliau bercita-cita mahu melihat generasi muda masyarakat Melayu mewarisi pertukangan kraft perak ini. Banyak kesalahan yang ni. Yang pertamanya, kesalahannya adalah diterpanjang. Tak boleh guna diterpanjang, kita gunakan sepanjang. Okay. Yang kedua adalah bercita-cita. Bukan bercita-cita, bukan tetapi ber. Betul kan? Dan akhir sekali, melihat. Bukan imbuhan men, tetapi imbuhan me. Cikgu harap kamu dapat menulis kembali petikan yang telah dimurnikan, yang telah dibetulkan kesalahan ejaannya, kesalahan imbuhannya, kesalahan tanda bacanya di dalam ruangan yang disediakan pada muka surat 11 dengan tulisan yang kemas dan cantik.
Oke, cikgu rasa setakat itu dahulu pembelajaran kita untuk kali ini. Kalau dah selesai semua kerja kamu hantar kepada cikgu untuk cikgu nilai. Oke, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.